seterusnya kita menjemput kita punya Platinum Dr. Heliza. Dijemput Dr. Heliza. Okay, Assalamualaikum. Okay, so hari ini saya nak nampak ya. Okay, so hari ini saya nak berkongsi tentang, dengar ya suara saya. Terima kasih Nash. Dengar doktor. Dengar ya. Okay, nampak ya saya punya slide ni. Nampak. Nampak ya. Okay, saya Dr. Heliza Abdul Halim daripada Center Kuantan. Okey, saya nak bercerita tentang pentingnya kesihatan ya. Okey, saya Dr. Heliza Abdul Halim. Saya business partner saya Encik Muhammad Sharifuddin dan dia seorang lawyer dan kami mempunyai 2 orang cahaya mata. Saya mengucapkan terima kasih kepada Abang Harun dan Kak Boni untuk coaching kami. Okey. Dan saya graduate pada tahun 2000 dan sebenarnya dah bekerja selama 20 tahun, agak lama ya. Dan sekarang ni masih lagi bekerja di klinik pagar mata UIA. Okey. Okey. So ini adalah moto untuk Kementerian Kesihatan Malaysia, kesihatan sepanjang hayat dan kualiti sepanjang masa. Maksudnya even kita di usia sampai ke akhir usia, kita mesti jaga kualiti hidup kita. At least kita berjalan, masih lagi berjalan mobile, tak ada bedridden sampai kita sampai usia sampai akhir hayat kita lah. Okey. Nampak tak ini piramid pemakanan? Okey. So kalau ikutkan inilah kita belajar piramid pemakanan kita sebelum-sebelum ni. Memang inilah piramid pemakanan yang kita tahulah. So kalau ikutkan, nampak sini. So makan banyak, nampak ni. Karbohidrat makan banyak, makan nasi, makan mi, makan roti. Kena makan banyak. Kalau tengok kan dia punya ni 8 hingga 12 hidangan. Makan lebih iaitu makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey. 5 hidangan saja berbanding dengan makan karbohidrat tadi. Makan sederhana, makan protein, makan sikit-sikit saja sederhana, 2 ke 3 hidangan dan makan sedikit of course lah lemak-lemak, cheese, keju semua tu makan sikit-sikit. Ini yang kita belajar sebelum-sebelum ni, kita tahu pasal piramid pemakanan ni kan. Okey. Tapi apabila kita amalkan piramid makanan, makan karbohidrat yang paling banyak sekali tadi kan, apa yang berlaku sebenarnya? Inilah yang berlaku apabila kita mengamalkan piramid makanan seperti yang kita belajar sebelum ni, dan memang WHO pun dah keluarkan pada tahun 2011. Kita tengok siapa yang fattest, siapa yang paling gemuk di Asia ni adalah orang Malaysia. 44.2% berbanding dengan negara-negara lain di Asia. Jadi kita nampak ni sebab kita mengamalkan piramid pemakanan yang sebelum ni ya. Okey, dan memang kalau kita tengok ni Malaysia negara orang gemuk. Kalau ikutkan ini 16.8 juta penduduk mengalami masalah kegemukan. Itu yang kita risaukan tu. Okey, tapi kalau kita tengok piramid makanan sebelum ni kini diganti dengan MyPlate. MyPlate ni untuk menggantikan piramid makanan yang popular sejak tahun 90-an dan dikemas kini pada tahun 2005. Nampak ni? So kita kena amalkan yang macam ni. Kalau ikutkan USDA MyPlate, ini yang dicadangkan, iaitu MyPlate adalah panduan nutrisi USDA yang dikeluarkan, yang officially, yang formalnya dikeluarkan pada tahun 2011. USDA ni dia bertanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang yang berkaitan dengan pemakanan. Inilah yang Malaysia Kementerian Kesihatan suruh amalkan. Makanan seimbang melalui pinggan sihat Malaysia. Suku-suku separuh. Sekarang ni kita kena amalkan suku-suku separuh. Ikut apa yang dicadangkan ya. Okey, kalau kita tengok kita kalau ikutkan yang separuh tadi, kita kena dapatkan sumber vitamin dan mineral yang cukup daripada sumber makanan yang kita makan tu. Jadi kalau ikutkan, kalau kita makan, even pagi tadi kita makan sahur tadi, ataupun makanan kita makan 2 atau 3 kali sehari, suku-suku separuh. Pagi tadi cukup tak kita makan seperti yang dalam pinggan ni? Cukup tak saya tanya? Okey, separuh daripada pinggan kita tu, maksudnya separuh, bayangkan separuh daripada pinggan kita tu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Manakala suku ni adalah nasi, sepatutnya nasi atau mi ke saja yang karbohidrat, dan suku lagi tu adalah ikan atau daging atau ayam. Okey, sebagai sumber protein kita. Tapi kalau ikutkan kita macam mana?
Kita sekarang ni terbaliklah kalau kita ikutkan. Nasi tu kalau yang ambil pinggan tu, satu pinggan tu adalah nasi betul. Yang ikan tu sikit secuek je macam tu. Dan kalau sayur pun satu sudu sahaja. Betul tak? So macam mana nak dapat sayur-sayuran dan buah-buahan sedangkan dia adalah sumber vitamin dan mineral yang untuk badan kita patutnya suku daripada pinggan tersebut lah kalau ikutkan. Okey. Sebab itu kalau kita ikutkan setiap sel kita ni memang kena vitamin dan mineral yang cukup. Jadi barulah sel kita tu sihat, aktif. Jadi memang kena cukup vitamin dan mineral baru sel kita tu kita kata tidak ada masalah lah. Jadi sihat, sel kita tu jadi sihat. Okey. Sahur tadi cukup tak kita makan macam ni tadi? Kalau kita tengok tadi. Okey. Okey. So daripada sini just nak beritahu vitamin dan mineral ni tak boleh merawat sakit, tapi tubuh badan kita memang perlukan setiap daripada ni, memerlukan setiap vitamin dan mineral yang cukup. Maksudnya yang betul-betul komplit untuk melawan penyakit yang menyerang kita ataupun penyakit yang ada pada badan kita ni. Okey. Saya ulang, vitamin dan mineral tak boleh merawat sakit, tapi kita perlukan vitamin dan mineral yang cukup untuk melawan penyakit atau penyakit yang kronik dalam badan kita ni ya. Okey. Okey, nampak ni. Okey. Selamalah kalau usia saya 45 tahun dah. Selama 45 tahun lah kita makan ni. Kita bayangkan ni makanan pinggan kita ni. Cukup tak sumber vitamin dan mineral untuk keperluan setiap sel dalam badan kita ni mengikut sukatan yang diperlukan. Cukup tak kita makan ni ikut dah sukatan yang diberi macam ni. Jadi kalau betul sukatan tu cukup seperti yang diperlukan, maka memang cukuplah sel keperluan setiap sel badan kita. Tapi kalau tak cukup, kalau kita makan tak ikut portionnya, anda rasa macam mana? Anda fikir sendiri, cukup tak? Okey. So, ini contoh-contoh lagi kanser dan pangkanan. Kata apabila anda sakit, even kanser lah kan, ada ke doktor suruh kurangkan suku-suku separuh tadi? Ada tak? Kalau kanser ke, memang doktor kata lagi kena lebihkan lagi bahagian portion yang separuh tu yang vitamin dan mineral. Okey? Kalau ikutkan orang kanser ni makan pun secuek je, satu dua tiga suap je. So macam mana nak dapat cukup vitamin dan mineral ni? Cuba anda fikir macam mana. Okey? Seperti yang Dr. Izzat tadi, memang badan kita memang perlukan vitamin sebab keadaan environment kita dengan makanan tak sihat ni, dan ada yang paling the bestnya ada orang tak suka lagi tak suka makan sayur. Saya kenal orang yang tak suka makan sayur tu. Okey. So memang kita perlukan vitamin dan mineral yang cukup. Jika makanan tak seimbang, inilah hidup kita banyak penyakit. Terutamanya tidak ada orang yang kena kanser usus sebab makanan tak seimbang. Jadi kenalah kita seimbangkan pemakanan kita harian. Dan ada juga makanan dia rasa kenyang kat perut tapi sebenarnya toksik semua masuk dalam perut kita. Okey? Dan untuk seimbangkan kita punya kesihatan, balance kan, kita bukan saja pemakanan, senaman, exercise pun perlu dalam 3 kali seminggu. Better. Tapi saya rasa dengan keadaan sekarang ni memang tak cukup. Okey? So, jadi saya nak share lah. Jadi kita ni kena make sure lah diri kita sihat. Kalau kita sakit, okey, apa yang berlaku? Tengok ni. Okey, anggaran kos perubatan di Malaysia. Kita ambil kat sini. Kita ambil kata kita tengok kat sini, kanser. Kalau kata rawatan kanser pun dalam 200,000 lah. Kalau pergi radioterapi tu tengok, setiap kali rawatan tu, mahal ke mahal? Mahal kan? Cuba tengok, kos perubatan kat Malaysia inilah kos dia. Kalau anda tak mau menanggung kos yang mahal, jadilah sihat. Okey? So kalau macam tu, kalau anda rasa kesihatan tu sangat mahal, kalau kesihatan kita ni mahal, cubalah jadi sakit. Okey? So sekarang ni, kita nak cerita, mengapa kadang-kadang doktor tu marah ambil suplemen. Kadang-kadang suplemen ni overclaim sangat, ada yang ubat ajaib sangat, ubat tu super sangat. Satu ubat tu boleh rawat semua penyakit. Itulah kadang-kadang yang doktor tak beri. Doktor tak bagi ambil suplemen yang tidak tentu. Jadi, saya nak cerita, ini pengalaman saya ya. Saya nak cerita pengalaman saya. Okey. Kes banyak sebenarnya, tapi saya nak cerita sebab ini adalah cancer stage 4. Cancer stage 4 ni maksudnya kalau orang kata terminally ill, maksudnya akhir hayat dah. Kita tak boleh nak doktor pun tak boleh nak buat apa. Okey. Maksudnya cancer stage 4 ni daripada kanser yang ada dia pergi merebak ke merata-merata badan ni. Okey.
Tapi saya nak beritahu, vitamin tu tak boleh merawat sakit, tapi tubuh badan kita tu perlukan vitamin yang cukup, vitamin dan mineral yang cukup untuk melawan penyakit yang ada pada badan kita tu. Okey? Ini adalah Mr. X. Okey. Apa yang berlaku? Ini downline saya ni, Ija ni. Dia bawa saya berjumpa dengan Mr. X ni, Cik X ni. Cik X ni kita orang jumpa dia pada tahun 2018, end of 2018, tahun akhir tahun 2018. Pada masa tu mula-mula jumpa, memang dia terbaring saja di kerusi dengan badannya sangat kurus. Ini kayaknya dah sihat ni ya. Okey, badannya kurus dan dia tak boleh bangun sebab bila bangun pun memang tak ada energi. Maksudnya stage 4, kalau anda pernah tengok orang kanser stage 4 ni memang paling skinny, paling kurus lah. Okey, bayangkan ini kulit-kulit, banyak conteng. Okey. Okey. Dia punya tulang rusuk ni nampak. Kalau kata untuk kalau tengok muka ni, dia punya dahi ni nampak sekali kita berjalan, macam umpama nampak tulang-tulang berjalan. Ada kulit sikit je. Okey. Jadi banyak betul. Okey. Jadi apa yang berlaku itu masa 2018. Jadi doktor cadangkan, of course lah dia jumpa doktor pun cadangkan, okey, kena dapatkan kemoterapi at least 6 cycle. Okey, itu rawatan yang hospital offer ya. So dia pun pergilah rawatan kemoterapi untuk dia pergi untuk 3 kali cycle je. 3 kali cycle means maksudnya 3 kali untuk kemoterapi. Dengan 3 kali kemoterapi tu, bila tahu tak kemoterapi tu, bila kita nak bunuh sel kanser tu, dalam masa yang sama kita pun bunuh sel-sel yang sihat sekali. Okey, bila kita bunuh sel yang sihat, maksudnya bila dia cek darah tu, dia tengok bahawa sel kanser tu, dia kata sel darah merah, sel darah putih dan pembekuan darah semuanya dah turun. Sel darah merah turun, sel darah putih turun, pembekuan darah turun. Kalau kita nak proceed lagi, kalau kita nak teruskan untuk buat kemoterapi, dia boleh risiko lagi, boleh menyebabkan pendarahan, bleeding lagi. Okey. Jadi lepas pada tu doktor kata berhenti saja, tak boleh nak tak boleh buat kemoterapi dah setelah 3 cycle tu. Jadi apa lagi yang offer, yang boleh rawatan yang boleh doktor offer? Apa lagi doktor boleh offer untuk buat rawatan? Of course lah doktor kata, tak apalah encik, baliklah, kita pun tak boleh nak offer lagi lah, pergi balik. Macam tu. Okey, kebetulannya kawan ni dia jumpa dengan Ija. Anak dia jumpa dengan Ija, dia kata jomlah kita jumpa. Kita orang pergi rumah dia tu. Bila pergi rumah dia tu, perkara pertama sekali kita cakap, okey, kita tahu dia kata dia nak energi, at least nak pergi ke toilet tu, nak bangun, nak duduk je pun boleh. Kalau boleh dia nak macam tu. Sebab kalau orang kanser ni makan macam mana, dia makan satu bubur je dah ada nak termuntah. Mana nak dapat sumber tenaga. Lepas tu dia kata nak pergi ke tandas pun dia perlukan tenaga, macam tu. Jadi kita orang pun kata okey, mula-mula kita nak bagi sekadar untuk nak bagi dia energi saja. So we go to basic. Kita pergi ke basic ya. Okey. So daripada sini. Okey, nampak ni? Okey, kita go to basic, suku-suku separuh. Di mana kami offer kat dia untuk menggantikan sumber sayur-sayuran dan sumber sayur-sayuran dan buah-buahan tu, kita orang beri multivitamin. Okey, multivitamin tu kita orang panggil double X sebab dalam double X tu ada 14 multivitamin, 9 mineral dan 17 perkataan buah-buahan dan sayur-sayuran komplit. Maksudnya daripada sumber vitamin mineral daripada sini. Okey, jadi untuk sumber karbohidrat pula, untuk sumber nasi kita menggantikan body key, protein body key. Body key punya powder. Jadi kita orang menggantikan karbohidrat menggunakan body key powder ni. Okey, dan seterusnya kami menggantikan protein, sumber protein dia menggunakan all plant protein. Jadi dia makan ni selama sampailah keadaannya beransur pulih, tapi yang paling penting sekali kami bagi juga coenzyme Q10. Bak kata Dr. Izzat tadi, bukan dia banyak coenzyme Q10 tak semestinya untuk jantung, tetapi bagus juga untuk menjaga integriti sel tu. Kita tahu sel yang repair sel adalah vitamin A, vitamin C, vitamin E dan protein, dan coenzyme Q10 ni dia jaga integriti sel tu. Jadi sel tu sihat.
Okey, kita orang bagi ni basic je dan seterusnya dia buat operation buang sel kanser tu pada ususnya dan usus dia tepuk kat luar ni, kat luar perut ya, kat luar perut tu. Bila ususnya bila dia dah sihat tu, doktor kata, "Oh, terkejut juga nampak dia dah sihat." Okey, ada kita bagi benda ni basic je. Okey, bila kita tengok dia punya usus tu, doktor kata dah sihat, jom kita sambung usus tu pula. Dia kalau ikutkan kita panggil usus ni, kita panggil ada bag untuk najis kat luar, kita panggil colostomy. Okey, doktor kata okey kita sambunglah semula sebab dia nampak dia dah segar nak buat operation pun doktor yakin dah masa tu. Dan sebenarnya tak ada rawatan daripada hospital dah, masa tu memang bergantung pada apa Indotrilight yang kita beri kat dia. Lepas tu dia sambungkan antara usus tu dan untuk masa tu dalam akhir tahun 2019. So dan tengok keadaan sekarang ni, dia punya sihatnya badan, bertubuh kalau kita panggil ya. Bertubuh lepas tu tengok berbanding dengan sebelum ni. Kalau tak memang skinny sangat ada kulit lah. Dan sekarang ni kalau kita tak tahu pun, kalau Encik X ni kalau ikutkan dia boleh memandu daripada Pahang ke Perak langsung. Sebelum PKP lah, kita orang jumpa dia pun sebelum PKP lah ya. Bukan sekarang ni. Kalau sekarang ni kita buat social distancing lah atau physical distancing lah. Okey, so sekarang ni tengok dia punya perubahannya. Daripada hospital yang kata tak ada harapan, kita orang bukanlah nak beri harapan yang setinggi langit dan bumi, benda tu setinggi bintang, bulan dan bintang, tapi dia semula nak beri energi saja. Tapi alhamdulillah dalam masa yang sama, orang kata side effect dia of Nutrilite ni jadi macam ni, dapat hasil yang sangat baik. Okey, ini pengalaman saya yang pertama. Dan saya nak kongsi pula pengalaman yang kedua. Okey, pengalaman kedua ni pengalaman saya sendirilah. Okey. Ini cerita saya kan Heliza Abdul Halim. Ini Abdul Halim Harun adalah ayah saya. Okey. Saya nak cerita bahawa pada just nak ceritalah sebab dah tulis kat sini. Tengok tarikh exam date and exam date ni 26 hari bulan 6. Actually birthday saya 25 hari bulan 6. Sebab itu saya ingat sangat. Okey. Masa 25 hari bulan 6 masa birthday saya tu tahun 2012 ni, saya sebenarnya ayah saya call. Masa tu dia tengah pukul 2 pagi dia kata sakit kepala yang amat sangat. Okey, ayah saya ni seorang yang sangat aktif, main badminton. Masa tu 60 something, 62 macam tu. Dia sihat, tak ada masalah. Lepas tu tiba-tiba dia cakap sakit kepala yang memang dia rasa macam dah kepala tak boleh bangun dah. Okey. So sekarang ni lepas tu saya kata, ini bila saya pergi ke hospital, of course lah, bila orang tak pernah sakit, tiba-tiba sakit yang kuat sangat. Bila cocok ubat tahan sakit pun tak jalan juga. Jadi memang satu yang pelik. Doktor mungkin anggap something yang happen kat otak. Mungkin masa tu mungkin ada stroke ke. Masa tu doktor suspect ada stroke, tapi kita orang buat CT scan juga. Tengok daripada CT scan ni apa yang berlaku. Kalau kita tengok ni, daripada situ ada ketumbuhan di kelenjar di bahagian kelenjar di bahagian kepala ni. Okey, kalau kita tengok ni keputusannya adalah pituitary mass. Maksudnya dalam otak ni dia ada kelenjar pituitary itu membesar ya daripada normal. Okey, kita orang buat proceed dengan MRI. MRI ni kalau tengok ni kita kata okey, bukan saja ada ketumbuhan pada kelenjar tu, malah ada pendarahan pula dalam kelenjar tu. Okey, so dahlah ketumbuhan, lepas tu berdarah pula dalam kelenjar tu. Tengok. So sekarang ni okey, just nak tunjuk, just nak share je. Ini adalah area pituitary ya. Kita panggil kelenjar di bahagian otak tu. Okey, kalau kita nak tengok lebih detail, ini kelenjar pituitary ya, dia dekat kat otak kita. Okey. So okey. Sebelum tu kalau nak cerita je, apa berlaku masa bila dia sakit tu, of course lah, benda tu dia tak boleh bangun dan dia tak macam tak sedar lah. Lepas tu of course my colleague kawan saya yang dekat hospital kata pergi balik lah, tak ada apa pun kita nak bagi ubat pun tak ada apa nak offer. Okey, you as anak walaupun you ada doktor, tak ada ubat, orang kata macam tu, you nak buat apa? Of course lah, I kena buat sesuatu. Saya kena cuba buat sesuatu. Saya bawa balik. Tapi masa tu memang dia tak sedar. Kita pun panggil lah ke ahli family untuk baca-baca Yasin. Okay. So, tapi bagusnya masa tu dia boleh minum je. Okay, dia boleh minum. So, setiap kali dia minum, kita bagi protein. Setiap kali dia ni, kita paksalah juga ya. Bagi protein. Sampailah setelah kita bagi Yasin semua dia tak sedar tu, hari ketiga dia bangun, dia kata ayah nak solat.
Tiba-tiba dia bangun macam tu, dia kata nak solat. Daripada tak sedar tu, terbaring tu, tiba-tiba dia kata dia nak bangun, dia nak solat. Okey. So daripada sini, saya kata, oh bagus juga. Saya tak bagi apa pun. Memang dia tak boleh makan pun. Nak bagi, nak telan vitamin pun masa tu dia tak terlepas pun. Jadi dia makan protein. Purely on protein. So masa tu saya kata, oh masa tu protein ke ni yang repair. Tapi kalau fikirkan memang protein tu adalah untuk merepairkan sel. Okay. Dia merepairkan sel dalam masa 3 hari. Tapi memang saya bagi banyak lah. Saya bagi dilute, tekat macam tu. Suruh dia telan macam tu. Dia merepairkan yang dah luka tu dia boleh normal. Okey. Setelah tu, dia nak beritahu lepas tu lebih kurang dalam kita orang follow up lah lepas dia dah sedar semua, dah kehidupan normal, tapi dia memang hormon kurang lah. Bila hormon kurang memang kena supply dengan hormon. Contoh hormon yang tak cukup adalah hormon stres, kita panggil hormon kortisol. Jadi yang tu kena ambil lah hormon kortisol. Lepas tu dengan hormon lelaki, testosteron. Okey, jadi memang yang tu kena ambil lah. Okey, kita orang follow up selama 3 bulan dan memang doktor kata, dia besar ni, kena buang ni, kena buang. Jadi kena operate lah kepala ni. Kalau ikutkan melalui hidung ni. Tapi dia punya optionnya adalah kalau nak buat operation ni 50%. 50% macam sedar kan? 50% sedar lepas kita buat operation tu. Tetapi lepas tu akan efek jadi tak betul lah. Akan efek lah brain, nerve semua tu, saraf-saraf otak tu. Jadi tak betul pula. Okey. Ataupun option yang kedua 50% tadi dia terus bila buat operation terus tak sedar langsung. Terkoma dan terus tak sedar langsung. So semua orang ni pandang kat saya nak bagi suruh saya buat decision. Saya ni ya Allah kata, ya Allah apa ni berlaku ni, suruh saya buat decision ke? Saya kata macam ni lah. Masa tu saya fikir, kalau nak suruh saya buat decision, saya kata ke doktor tu, doktor kawan saya tu, saya kata bagi 3 bulan lagi. Sekarang ni dah 3 bulan lah. Sebelum ni saya dah sumbat dah dia dengan vitamin yang cukup tadi, protein tadi, coenzyme Q10 tadi, tapi saya tambah sikit lah. Dengan kita tahu untuk repair sel, vitamin A, vitamin C dengan vitamin E. Okey, so saya tambah juga benda tu. Dalam RM700 lah sebulan ya, saya spend untuk dia masa tu. Kita orang adik-beradik lah actually ya. Lepas tu bila dia dah ada keadaan 3 bulan lagi, saya kata tunggu lagi 3 bulan. Repeat semula 3 bulan, maksudnya total jadi 6 bulan. 6 bulan dia makan suplemen yang kita orang cadang kata tadi. Dalam masa 6 bulan tu, doktor repeat semula MRI, doktor kata dah jadi semakin kecil lah you punya kelenjar pituitary ni. Dia kata tak perlu pun buang. So macam mana? Kalau medical suggest untuk buat operation saja. Tapi bagi kita yang ada ilmu lebih sikit tentang pemakanan ni, kita tengok daripada situ cukup segalanya, cukuplah sel badan kita tumbuh fungsi balik. Jadi anda rasa macam mana? Sekarang ni ayah saya tu lepas kejadian tu dia pergi umrah macam biasa. Dia sekarang ni biasa, kehidupan macam biasa, memang sihat sangat dan drive kereta macam biasa. Macam biasa je, macam normal manusia. Dan orang kata tak sangka boleh jadi macam ni. Tak sangka orang pernah jadi stroke macam ni. Dan kalau ikutkan inilah usia ayah saya dan mak saya, kedua-duanya sekarang ni sihat. Alhamdulillah, doakan supaya mereka sihat dan terusnya sihat. Okey. So ini saya nak share ni sebenarnya. Nampak tak mengapa kita perlukan pemakanan yang seimbang, pemakanan yang sihat untuk kita? Sebab kita tak semestinya hari-hari makan benda yang seimbang, sempurna ikut portion. Okey? So itu saya nak share. Dan sebenarnya saya untuk as a doctor, saya ni dah 20 tahun servis. Saya kata, saya benda tu of course saya nak bagi suplemen yang berkualiti untuk saya sendiri makan, family saya, suami saya makan, anak-anak saya makan. Saya tak bagi benda-benda suplemen yang tak bagus untuk diri saya. Dan kalau boleh kita kerana badan kita ni memang tak dapat vitamin mineral cukup daripada sumber yang kita makan ni. Maka saya percaya ada company Amway ni memang menyediakan Nutrilite ni sebagai sumber tambahan vitamin mineral yang berkualiti. Sebab itu saya pun kena jaga air muka saya juga. Saya mesti jual, saya mesti menjaga, berkongsi ya untuk dengan orang lain benda vitamin yang berkualiti. Saya tak akan jual barang yang tak ada kualiti. Okey? So
Kenapa saya katakan Nutrilite adalah berkualiti di dalam pasaran? Jadi untuk next session akan diterangkan oleh next leader di session yang lain. Okey. So kita tahu sudah Nutrilite ni dah 86 tahun dengan ada research and development, bukan cokia-cokia punya, ada penyelidikan yang bagus. Jadi apa yang kita perlu risau? Okey. So saya sudahi saya punya session. Faham tak sekarang ni? Faham. So saya sudahi saya punya session Faham. dengan wassalam. Kalau ada apa-apa soalan, jangan faham. Okey. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, tapi itulah saya nak share sebab saya suka Nutrilite tu sebab saya guna sendiri dan saya memang love for Nutrilite. Syahmi ada tak, saya minta tunggu sebentar doktor, kita ada 2 soalan. So saya nak tanya, ada tak daripada saya baca daripada Zoom chat. Kalau Syahmi ada daripada Facebook Live boleh tolong next. Kalau daripada Facebook Live dia tanya vitamin apa kalau nak makan untuk ketumbuhan di kepala. Okey. Spesifik untuk ketumbuhan di kepala macam ni. Even masa kita masa kita pergi ke, masa dulu kita pergi ke Melaka, kita ada gathering tu, ada juga kawan kita yang ada cancer, brain cancer sebenarnya. Bukan ketumbuhan dia tak dia bukan cancer. Kanser ni memang yang boleh merebak-rebak tu. Okey, ada kawan kita yang memang ambil benda yang sama juga. Double X itu multivitamin yang cukup komplit punya suplemen. Okey, cukup vitamin, cukup mineral, perkataan buah-buahan tadi cukup. Lepas tu kita ambil protein, coenzyme Q10. Kalaulah ada bajet lebih, ambil vitamin A, C, E, basic. Vitamin A, carotene, C, vitamin bio C kita, and E, dia lecithin E sekali. So memang benda tu memang kena ambil yang basic. Nak ambil yang lain-lain tu boleh, tapi yang basic tu coenzyme Q10 kena juga. Okay, tu wajib. Coenzyme Q10 bagi saya wajib lah untuk apa-apa pertumbuhan. Okey. Soalan ada yang cakap mengalami sakit dada. Sakit dada kena cek dulu banyak sebab sakit dada ni. Sakit dada kadang-kadang adakah disebabkan oleh jantung, adakah disebabkan paru-paru, adakah disebabkan oleh gastrik. Jadi sebelum kita ni kena cek dulu. Kadang-kadang tengok usia juga kadang-kadang ya. Susah nak cakap secara spesifik sakit dada macam mana. Kita kena diagnose. Jumpa doktor dulu untuk nak tahu apa penyakitnya lagi. Okey. Yang tak nampak lagi double X protein, double X protein, body key, coenzyme Q10. Okey, yang tu bagus. Banyak sebenarnya soalan. Ada tak soalan lain? Satu lagi soalan Dr. Facebook ni ada tanya, boleh share suplemen yang berkesan untuk sembelit kronik. Dia dah pernah buat kolonoskopi, kali pertama tak berjaya dan kali kedua dia akan buat masa PKP. Suplemen apa untuk orang yang sakit masalah macam ni? Patient umur 18 tahun. Umur 18 tahun ya. Okey. Sebenarnya usus sangat penting lah untuk menjaga kesihatan kita. Daripada usus ni lah kita akan sama ada nak tentukan kita sakit atau tak. Pertama sekali kalau orang yang ada masalah sembelit tu ambil probiotik ya. Nah, yang tu kesihatan usus sangat penting, probiotik. Kalau yang seterusnya dia boleh ambil fiber, tapi kena minum air masak yang banyak. Okey. So kalau ambil kalsium juga. Kalsium penting, and then protein. Protein dengan vitamin C. Benda kalau ikutkan apa saja yang berkaitan dengan usus, yang memberi kesihatan pada usus, makan. Okey. So apa lagi? Sebab saya pernah merokok dan berhenti. Okey, ayah saya yang dia tiba-tiba sakit. Sorry saya tukang jawab kat sini. Saya baca kat sini soalan. Okey, ayah saya memang seorang perokok tegang. Sebab apa? Dia kena penyakit padahal dia sihat. Dia tak ada faktor risiko. Tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada apa-apa, dia sihat. Cuma dia buat exercise, even main badminton. Tetapi kalau ikutkan dia orang yang kuat merokok.
dia orang paling kuat mengukur. Daripada saya lahir tu dah hisap ukur dah. Dia kata dia daripada sekolah menengah dah hisap ukur. Okey. Jadi bila kena tu terus 24 jam dia berhenti. Okey, katanya untuk nak hilangkan kahak yang hitam tu. Bila orang mopok dia ada kahak hitam tu. Bila kahak nak hilangkan kahak yang hitam tu, dia kata ambil masa 3 bulan, tapi dia ambil vitamin A yang saya kata tadi, keratin, vitamin C, lepas tu bio C and lecithin E. So lepas tu dah masa yang sama sebab dia ada urge nak makan. So kita suruhlah dia makan protein masa tu. Jadi semua tu dia makan. Lepas tu dia makan double X sekali coenzyme Q10. Lepas tu boleh berhenti dah masa 3 bulan, dan bila dia bau dah sekarang ni, masa tu tak kenal lagi blister sangat kan. Okey. So bila dia dah berhenti, dia nak bau isap ukur pun dia dah ada rasa nak muntah. Itu bagusnya. Okey. Okey. So kita soalan mungkin kita tutup untuk ini saja dulu doktor, sebab ramai. Okey. So sebab masa pun mencemburui kita. Tapi saya nak ucapkan terima kasih banyak Dr. Haliza atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan boleh dijadikan teladan. Tak perlu jadi doktor pun untuk sembuhkan orang. Betul tak doktor? Betul. Tak payah ijazah, tak payah apa-apa untuk nak dapat nak share knowledge. Kadang-kadang lebih better dia punya outcome. Yang penting datang belajar dengan kita di studio LC. Esok ada. Okey. So terima kasih doktor, bagi kita sama-sama yang ada di Facebook dan juga Zoom chat, sama-sama kita bagi love dekat kita punya doktor, Dr. Haliza. Terima kasih atas perkongsian daripada beliau, dan saya harap semua dapat ambil manfaat yang sangat-sangat hebat daripada beliau pada hari ini, sebab saya yakin kita boleh bantu orang lain dengan